Fokus dari Sarawak mengenai usaha terbaru untuk capai emisi karbon sifar bersih dan kejayaan tarik minat pelabur asing dalam industri petrokimia. Perinciannya langsung bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Zahira. Hasrat Sarawak untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih diperkukuhkan menerusi perkongsian strategik Invest Sarawak dengan China Smart Energy Industry Alliance dan Institut Reka Bentuk Seni Bina dan Penyelidikan Universiti Singhua. Satu memorandum persefahaman telah ditandatangani di antara ketiga-tiga pihak di Universiti Singhua di Beijing, China dan disaksikan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan. Dato' Amar Awang Tengah berkata kerjasama itu menandakan satu lagi usaha penting Sarawak ke arah masa depan yang mampan. Ia selari hasrat negeri ini menjadi peneraju dalam tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Perjanjian itu memberi tumpuan dalam memupuk inovasi dan kerjasama berkaitan penyelesaian tenaga hijau, pelaburan tenaga boleh diperbaharui, pemindahan teknologi dan pembangunan modal insan. Ia juga menggariskan rangka kerja komprehensif untuk membangunkan Taman Perindustrian Neutral Karbon, projek Bandar Hijau, inisiatif tenaga boleh diperbaharui dan Institut Penyelidikan Industri Neutral Karbon di Sarawak. Baik, sementara itu Dato' Amar Awang Tengah semasa lawatan kerja ke China turut mengadakan perbincangan dengan sebuah syarikat terkemuka China, Inner Mongolia Yuantong Coal Chemical Group bagi cadangan penubuhan loji petrokimia di negeri ini. Beliau berkata Sarawak menyambut baik hasrat syarikat itu mengambil kira potensi ekonomi dan perkongsian teknologi melalui laporan tersebut. Malah Sarawak komited untuk menggalakkan pertumbuhan industri dan inovasi yang mampan. Katanya Sarawak menunggu hasil kajian kebolehlatsanaan oleh syarikat berkenaan untuk menilai daya maju projek dan kesannya terhadap pembangunan Sarawak. Syarikat tersebut merupakan salah satu daripada 500 perusahaan swasta teratas di China menawarkan teknologi maju dan memiliki kapasiti penyelidikan dan pembangunan yang teguh dalam industri petrokimia. Melalui projek yang dicadangkan itu, syarikat berkenaan menekankan komitmennya untuk berkongsi kepakaran dengan Sarawak. Kerajaan Sarawak menyumbang 4 kenderaan pacuan 4 roda bernilai RM639,934 kepada Sekretariat Nukleus Narkotik bagi memperkasakan usaha membanteras penyeludupan dadah di kawasan sempadan di negeri ini. Turut diperuntukkan geran bernilai RM1.7 juta untuk pembelian peralatan bagi meningkatkan kecekapan operasi pembanterasan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Kau Kok Ching dalam kenyataan media berkata 12 jawatan dalam JSJN telah ditambah di 10 daerah di Sarawak dalam mengukuhkan usaha membantras penyalahgunaan dadah. Daerah tersebut adalah Matu Daro, Simunjan, Meradong, Seratok, Lubuk Antu, Julau, Dalat, Kenawit, Song dan Tatau. Katanya Jabatan Perkhidmatan Awam juga bersetuju menambah kekuatan JSJN secara berperingkat dan keutamaan akan diberikan kepada Sarawak dan Sabah. Semalam Datuk Seri Kau semasa mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Brigad Pasukan Gerakan AMPGA di Kuching berkata trend penyeludupan dadah melalui kargo udara membimbangkan. Justru PGS Sarawak akan membantu memperketatkan kawalan dan pemeriksaan di pintu masuk udara di negeri ini. Sepanjang tempoh 1 Januari hingga 30 November tahun ini, JSJN Sarawak berjaya menahan 9,884 orang atas pelbagai kesalahan jenayah narkotik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM37 juta. Saudara, lebih 100 jemaah di Kuching menunaikan solat hajat bagi mendoakan kesejahteraan penduduk di beberapa negeri yang terjejas banjir. Solat yang diadakan di Masjid Darul Hana malam tadi turut dihadiri Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Akan kita kumpulkan untuk kita. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, solat hajat itu sebagai tanda sokongan selain bertujuan untuk mendoakan keselamatan penduduk terjejas banjir di beberapa negeri di Semenanjung. Umat Islam di Sarawak hari ini turut mengadakan kutipan sadak bagi membantu penduduk yang terjejas banjir. Melalui keliling yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak, kita telah dan Majlis Islam Sarawak telah pun mengarahkan kepada semua jawatan kuasa pengurusan masjid di seluruh Sarawak supaya kutipan akan kita kumpulkan
untuk kita sampaikan kepada masa-masa banjir, diserahkan kepada Ketua Tabung Baitul Mal Sarawak dan seterusnya akan disalurkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Sarawak JAKIM melalui Tabung Musadah JAKIM. Bagi mendepani monsun timur laut, beliau turut berpesan agar penduduk sentiasa berhati-hati dan mematuhi segala arahan dikeluarkan pihak berkuasa. Sampaikan kepada masa-masa banjir. Kebanyakan kawasan di Sarawak dijangka mengalami hujan signifikan secara berperingkat sepanjang luruan monsun timur laut dijangka bermula 8 hingga 14 Disember ini. Menurut Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, walaupun luruan ini lebih tertumpu di pantai timur Semenanjung, Sarawak juga turut merasa kesannya. Perbezaan itu. Okey. Untuk kita di Sarawak ni, cuaca yang signifikan seperti yang maklum pada awal luruan monsun itu, mungkin cuaca itu banyak terasa di sebelah selatan, barat dan selatan Sarawak, iaitu di sekitar Seri Aman, Sibu, Kapit, Kuching, mungkin sekitar tersebut. Tetapi apabila penghujung luruan monsun ini bermula mungkin dalam 10 hingga mungkin 9, 10, 11, dia akan bergerak ke arah utara. Beliau berkata dalam tempoh tersebut hujan dijangka lebih kerap berlaku dan berpotensi menyebabkan banjir. Luruan monsun kali ini juga tidak melibatkan kawasan perairan Sarawak secara langsung. Namun aktiviti nelayan dan kapal-kapal besar masih berisiko terjejas akibat ombak besar. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar mengurangkan aktiviti di kawasan perairan. Beliau ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kuching. Semalam, Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan negeri-negeri di kawasan timur dan utara Semenanjung bermula 8 hingga 11 Disember. Mungkin cuaca itu Bahagian Penguatkuasaan Imigresen BPI Kuching menahan 35 warga asing atas pelbagai kesalahan dalam pemeriksaan op-sapu ke atas sebuah rumah pekerja ladang kelapa sawit di Asajaya awal pagi semalam. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menerusi hantaran di Facebook berkata operasi dijalankan pukul 2 pagi dan kesemua yang ditahan adalah lelaki. Sementara itu, beberapa jam sebelum serbuan ke ladang berkenaan, BPI Kuching turut mengatur gerak anggota penguatkuasaan ke 3 lokasi berasingan di sekitar Bandaraya Kuching melibatkan bengkel kereta dan pusat hiburan. 2 individu telah ditahan dalam operasi itu. Antara kesalahan yang dilakukan oleh kesemua tahanan ialah tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi masa dan tidak mempunyai pas yang sah untuk tinggal di Malaysia. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.